Pernahkah anda membaca hikayat Merung Mahawangsa atau Para Miswara Kedah? Menurut hikayat ini, Kedah telah diasaskan oleh seorang raja Hindu bernama Merung Mahawangsa. Kesultanan Kedah bermula pada tahun 1136 apabila Raja Praong Mahawangsa memeluk Islam dan menerima pakai nama Sultan Muzaffar Shah. Kedah terletak di utara semenanjung Malaysia dan merupakan negeri ke-8 terbesar dalam Malaysia. Selain itu, negeri ini juga mempunyai jumlah penduduk ke-6 terbesar selepas negeri Perak dan negeri ke-6 terpadat di dalam negara. Negeri jelapang padi ini juga menyimpan pelbagai khazanah menarik yang boleh diterokai. Dari pantai dan kotanya yang bersejarah, hinggalah keindahan pulau yang kaya dengan flora dan fauna, pastinya menjanjikan percutian yang menarik untuk anda. Hamparan alam kali ini akan membawa anda mengunjungi tempat-tempat menarik di Pekan Baling dan Kuala Muda yang kurang diketahui, seperti Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong, Pasar Berbisik, Galeri Tsunami, Pantai Merdeka dan Pulau Bidan. Nama Baling berasal dari peristiwa Raja Bersiung seperti yang tercatat di dalam hikayat Merung Mahawangsa. Raja Bersiung ini merupakan raja keempat keturunan Merung Mahawangsa dan baginda gemar memakan sayur bayam bersama kuah darah manusia. Disebabkan kelakuan baginda ini dibenci oleh rakyat, baginda telah melarikan diri dari istananya. Dan ketika di dalam kepungan menteri dan rakyat, baginda telah berhenti beberapa kali kerana menderita sakit gigi siungnya. Dan disebabkan dengan itu, baginda telah memulas cabut keluar kedua gigi siungnya dan mencampak gigi ini ke suatu tempat yang kini bernama Baling. Daerah Baling bersempadan dengan daerah Kulim di sebelah selatan, daerah Kuala Muda di sebelah barat, daerah Sik di utara, negeri Perak di sebelah tenggara dan negara Thailand di sebelah timur laut. Pada suatu ketika dahulu, daerah Baling pernah menjadi kawasan hitam kerana terdapatnya ancaman daripada pihak komunis. Inginkan pengalaman rehat dan rawat di kolam air panas? Inginkan ruang yang luas dan selesa untuk bersantai bersama keluarga? Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong adalah jawapannya. Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong mula beroperasi pada tahun 1998. Pada asalnya, tapak ini adalah tapak kem tentera Malaysia ketika zaman insurgensi. Terletak 22 km dari Pekan Baling, Taman Rekreasi Air Panas Ulu Legong ini merupakan taman rekreasi air panas yang terbesar yang terdapat di Malaysia. Dan airnya juga dikatakan boleh mengubati pelbagai penyakit, terutama sekali yang berkaitan dengan kulit. Kalau penonton nak tahu, tempat ni pada asalnya adalah kem tentera. Pusat rekreasi ini terletak di Mukim Siong, kira-kira 22 km dari Pekan Baling. Pusat rekreasi ini menyediakan kemudahan penginapan yang selesa, kolam mandian air panas berperingkat serta sesuai kepada mereka yang menyukai aktiviti lasak. Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong ini merupakan pilihan destinasi percutian yang tepat bagi yang mencari ketenangan dari hiruk pikuk kota. Di kawasan ini, suatu ketika dahulu pernah menyaksikan peristiwa hitam di mana gugurnya perwira-perwira negara. Peristiwa serang hendap Ulu Legong berlaku ketika operasi Sedar Gubir sedang dijalankan. Kejadian ini berlaku pada 29 Oktober 1981 pada jam lebih kurang 10 pagi
apabila 9 orang daripada anggota Company Bravo yang berpengkalan di markas tag Ulu Legong bergerak keluar untuk mengambil makanan. Sewaktu dalam perjalanan, kenderaan yang sedang membawa anggota tersebut telah diserang pendap oleh pengganas komunis yang beranggarkan kekuatan seramai 25 orang. Serang hendap ini telah mengorbankan 7 orang perwira, 22 RAMD dan mencederakan 2 orang anggota. Tugu peringatan ini dibina sempena mengenangkan kejadian serang hendap yang menyebabkan 7 orang anggota Batalion ke-22 Regimen Askar Melayu terbunuh dan 2 orang lagi cedera parah. Kenanglah sejarah pahit ini demi mempertahankan negara kita yang tercinta. Mereka berkorban nyawa membela nusa dan bangsa. Al-Fatihah buat pejuang ini. Bangunan sekolah ini pernah menjadi saksi peristiwa penting dalam sejarah Malaysia. Sekolah ini telah menjadi saksi kepada rundingan damai baling yang berlaku pada 28 dan 29 Disember 1955 di antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan Parti Komunis Malaya. Rundingan baling berlaku pada 29 Disember 1955 dan bertujuan untuk menamatkan darurat. Berikutan dengan tawaran pengampunan beramai-ramai kepada anggota Parti Komunis Malaya yang telah dibuat pada 9 September 1955. Namun, rundingan damai baling berakhir tanpa mencapai apa-apa kejayaan. Rundingan damai ini berlangsung di dalam 4 sesi yang bermula pada Disember 1955. Pihak kerajaan diwakili oleh Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman Putra, Ketua Menteri Singapura, Encik David Marshall, serta Datuk Sir Tan Cheng Lock, manakala di pihak komunis pula diwakili oleh Chin Peng, Cheng Tian dan Abdul Rashid Maidin. Rundingan damai baling boleh dikatakan antara usaha terakhir Kerajaan Perikatan dalam meyakinkan pihak British bahawa rakyat tempatan layak memerintah dan telah bersedia untuk menuntut kemerdekaan. Selang beberapa hari, Tunku Abdul Rahman telah berangkat ke London untuk meneruskan rundingan ini bersama pihak British. Di sinilah rumah penginapan Chin Peng dan rakan-rakannya ketika perundingan damai baling berlangsung. Rumah ini adalah rumah penginapan Tunku Abdul Rahman ketika perundingan baling berlangsung. Pada asalnya rumah ini adalah kediaman pegawai daerah baling. Kosong, tak ada orang.
Restu terletak berhampiran Pantai Merdeka iaitu lebih kurang 18 km dari Pekan Kuala Muda. Cik, tak kalau Cik cerita dengan Syikin sikit tentang latar belakang homestay Pak Cik ni? Sebelum Pak Cik dirikan homestay ni, pantai ni Cik tak bangun lagi. Bila tak bangun lagi, pasal pengunjung ni tu ramai yang main sini lah orang Kedah panggil kan. Apa-apa resort di Pantai Merdeka tu tak mampu menampung Jumlah pengunjung? jumlah pengunjung yang datang ke Pantai Merdeka. Jadi semasa keramaian di Pantai Merdeka, macam public holiday, ada satu keluarga yang bawa budak-budak kan, nak menginap malam. Orang tu datang daripada Kuantan, Pahang. Jadi tak ada tempat menginap. Jadi situlah terbuka lah Pak Cik bagi duduk di rumah. Pak Cik. Oh, Pak Cik bagi tumpang rumah Pak Cik lah. Ya, bagi tumpang Pak Cik kan. Dengan free lah kan rumah. Yalah. Di situlah kita idea Pak Cik nak buat chalet Pak Cik. Yang tu lah. Yang terbuka nak buat kan. Daripada payah Pak Cik ambil tanah. Oh, sebelum ni payah? Payah. Jadi Pak Cik ambil tanah belakang rumah Pak Cik kan. Gunakan jentera berat tu. Tambun. Yang tu lah. Yang Pak Cik mula-mula tu buat tu kan. Untuk kemudahan. Untuk kemudahan lah. Setakat ni ada berapa homestay Pak Cik ada? Pak Cik ada satu daripada My Restu, yang dua Matahari Condong. Yang tu yang Pak Cik buat ada dua. Ada dua lah. Ya. Kiranya Matahari tu yang belakang ni Matahari belakang chalet Pak Cik. Tapi berhampiran dengan bukit. Bukit sebelah sana kan. Ya. Oh, okey. Macam kemudahan asas kat chalet Pak Cik ni lengkap ke tak? Lengkap. Lengkap dengan air untuk dua-dua homestay lah. Ya, dengan air panas, aircon, TV, semua. Semua kita sediakan. Macam ada package Pak Cik? Pak Cik sekarang ni tak ada package lagi. Belum ada package macam lagi. bawa ke pulau ya, nanti package macam tu lah. Kiranya belum lagi lah. Akan Pak Cik buat lah. Akan Pak Cik buat. Kiranya macam kalau yang datang selalunya keluarga ke atau kumpulan kawan-kawan ke? Ya, yang kebanyakan keluarga. Keluarga daripada Kengkelang buat dinner di sini Pak Cik buat kan. Tempat makan ada mes apa semua, tempat masak semua Pak Cik. Kira macam hari keluarga macam tu ke Pak Cik? Ya. Satu hari keluarga pun ada juga yang main sini. Betul kan. Pak Cik sediakan tempat masak, tempat bakar ikan, semua Pak Cik sediakan untuk kemudahan. Apa yang menariknya, homestay My Restu ini betul-betul menghadap ke Pekan Tanjung Dawai. Pak Cik sendiri, Pak Cik ada harapan tak untuk homestay Pak Cik ke atau untuk tempat ni ke? Pak Cik memang harapan. Mungkin Pak Cik akan tambah lagi. Kalau ada rezeki Tuhan bagi, Pak Cik nak akan tambah lagi. Kena tambah dekat kawasan-kawasan berdekatan. Kawasan ni dekat pesisiran pantai. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Pak Cik, nak tanya sikit. Pantai Merdeka ni dia ada sejarah dia, Pak Cik. Nama dia sebenarnya bukan Pantai Merdeka kan? Oh, Syikin tanya tu bagus jugalah. Sebelum tu untuk pengetahuan Syikin, Pak Cik pun semasa tu Pak Cik Merdeka tahun 57. Pak Cik lahir tahun 60. Jadi 3 tahun. Jadi Syikin tanya tu elok sangatlah. Pak Cik pun dapat tahu umur di Pantai Merdeka ni bukan Pantai Merdeka. Asal dulu. Itu pantai apa Cik? Yang ni Baganulu. Baganulu. Kampung Baganulu untuk pengetahuan sikit. Ya. Kemudian pada tahun yang tukar namanya di Pantai Merdeka ni, Pak Cik pun ingat-ingatlah dia jadi keramaian 31 hari bulan Ogos tahun 1963 atau 64 macam tu lah. Macam Pantai Merdeka ni ada sejarah dia ke Pak Cik? Banyak sejarah. Cuba cerita sikit. Pak Cik nak cerita pun banyak. Gua-gua, kubu-kubu lama dan Batu Tiga yang tu orang dia ada pemerintahan British. Kan pendatang daripada Tanjung Dawai. Nanti Pak Cik boleh bawa Syikin kita tengok. Ya, kita kesan-kesan kita bagi Pak Cik. InsyaAllah Pak Cik bawa Syikin jalan-jalan. Jalan tempat sejarah. Jalan, memancing semua. Ya, mancing ke pulau-pulau Pak Cik. InsyaAllah Pak Cik akan bawa naik bot ke pulau-pulau. Okey. Tak sabar.
berbisik yang dimulakan kira-kira 50 tahun lalu kekal sebagai tradisi, di mana harga jual beli hasil tangkapan laut segar ditentukan di antara nelayan dan pelanggan. Okey, inilah Pengkalan Jati Kuala Muda. Kalau penonton nak tahu, kat sana pun Pengkalan Jati Kuala Muda juga, tapi yang menariknya kat sana Pulau Pinang dan sini Kedah. Di sinilah juga di mana nelayan akan membawa ikan untuk dijual di pasar sana. Sekarang ni Syiki nak beli ikan. Pasar yang terletak di sempadan Pulau Pinang dan Kedah ini dikatakan mula beroperasi sejak tahun 1960-an sebagai tempat pendaratan pelbagai hasil tangkapan nelayan tempatan. Sehingga kini, tradisi berbisik bukan sahaja sebati dalam kalangan penduduk setempat, malah menjadi tarikan pengunjung baru serta pelancong yang singgah di sini. Sekarang, Syiki nak cuba nasib. Mana tahu boleh dapat ikan murah? Okey, ya. Nak beli ikan? Nak beli ikan, beli ikan ni. Bisik dekat dia RM52. Okey? Okey. Makan. Boleh. Bisik. Tak boleh tu. Tak boleh lah. Boleh. Ambil. Nah. Boleh, 3 je. Jalan 3 minit. Pandai. Dia ikan lah. Okey. Kita nak ambil ni. Lagi je. Syiki dah berjaya dah beli ikan. Kalau penonton nak tahu yang unik ni dekat sini, kalau nak membeli ikan, kita kena gunakan kaedah berbisik. Nak beli apa-apa, bisik je dekat tukang menjual. Mesti dapat. Tarikh 26 Disember 2004 telah tercatat tinta hitam dalam episod Duka Pekan Kota Kuala Muda secara khasnya dan negara secara amnya. Dalam tragedi yang berlaku kira-kira pukul 1.30 tengah hari itu, seramai 12 penduduk tempatan maut setelah dipukul ombak besar yang muncul secara tiba-tiba dari laut. Terletak kira-kira 7 km dari pekan kota Kuala Muda, galeri tsunami ini dibina bagi memperingati peristiwa tsunami yang pernah melanda pekan kota Kuala Muda ini. Menyambut Syikin di kawasan galeri ini adalah monumen bot-bot yang musnah akibat tsunami. Pakcik boleh cerita sikit Pakcik pasal tsunami masa 2004 tu? Masa tu pakcik duduk dalam laut lagi. Dalam laut lagi. Apabila jadi ni balik-balik sampai di kawasan ni tengok dia jadi haru-hara dah. Jadi orang kata rumah-rumah terbengkalai. Oh ya ke? Rumah yang Kiranya habis. masa jadi tu pakcik dekat laut lah. Dalam laut. Dalam laut lagi. Dia terbengkalai habis lah. Jadi habis orang kata apa, tempat bisik ikan, tempat jual ikan pun Semua tak ada. habis semua dah. Yang Tugu ni memang dibuat sempena nak Memperingati. Macam bot-bot ni Pakcik memang bot-bot yang hancur ke atau dia buat? Bot ni memang hancur bekas kena tsunami. Pihak muzium buat memorial dia untuk tersusun bagi untuk mengingati hari tsunami tu. Macam rumah-rumah yang belakang tadi yang kita nampak tu. Ya, kesan-kesan tsunami. Itu kesannya lah. Kesan tsunami macam kata. Mana penduduk-penduduk tu Pakcik? Penduduk-penduduk tu di pihak LKM buat satu tempat perkampungan iaitu rumah transit di Pematang Katung. Ya, dia buat khas. Ya. Kiranya memang sampai sini ke atau sampai belakang? Sampai belakang sana. Sampai orang kata apa, orang Kedah panggil dalam bendang lah, sawah. Kiranya satu je lah Tugu yang ada ke ada tugu-tugu lain? Ya ada sini saja. Kau kata tsunami, saya memorial sini saja yang pergi tengok. Yang dia buat. Yang kalau dalam tu kita boleh
masuk? Boleh masuk, boleh. Boleh masuk kita tengok. Okey, jom. Mana sana? Perasaan hiba tiba-tiba muncul dalam diri ini apabila Shikin dapat melihat kesan-kesan rumah yang hanya tinggal dinding dan tiang akibat pukulan tsunami itu. Di dalam galeri ini, dipamerkan gambar-gambar yang sempat diambil oleh penduduk kampung selepas peristiwa itu. Pengunjung berpeluang melihat dari dekat gambar-gambar tentang peristiwa tsunami yang berlaku di sekitar kampung ini pada 26 Disember 2004 lalu. Berapa orang kecil yang terkorban daripada tsunami? Ini daripada Kuala Muda. Daripada Kuala Muda, tepi pantai Kuala Muda sehingga sini pakcik ingat dalam 6 orang meninggal. 6 orang ni. Ya. Pakcik kenal? Pakcik kenal, semua kenal. Masuk orang tua-tua apa kan. Ada juga. Jalan pun dia barukan balik ke macam mana? Jalan baru. Kau kata masa tsunami itu lumpuk semua. Kita tak boleh lalu sini pun tak boleh lumpuk. Ikan-ikan pun semua duduk atas jalan. Antara gambar-gambar menyayat hati yang dipamerkan termasuklah mayat-mayat yang ditemukan terapung, runtuhan rumah dan kereta serta serpihan bangunan yang dihanyutkan ombak. Tsunami memberikan kesan yang dalam buat negara kita dan Kampung Sungai Muda merupakan salah satu kawasan yang terkesan daripada bencana tersebut. Takziah buat keluarga yang terlibat. Alam ini merupakan sahabat kepada manusia selagi mana manusia menghargainya. Pantai Merdeka terletak lebih kurang 60 km ke selatan Alor. Dari pantai ini, pengunjung boleh melihat pemandangan indah Gunung Jerai dan Tanjung Dawai. Okey pakcik, apa yang menarik yang ada dekat sini? Menariknya, bahas sejarah, pakcik cakap, pakcik nak bawa Shikin mai tengok kubu Jepun. Apa ni, Gua Jepun. Gua Jepun? Ya, Gua Jepun. Yang kata ni tempat simpan senjata yang kemungkinan tempat senjata yang ada dulu laut. Oh ya ke? Ya. Kiranya macam mana? Jepun datang sini ke? Jepun datang sini sebab apa? Sebelah Tanjung Dawai attack British. Cakap orang tua-tua macam itulah. Dia main sini kan attack dan tempat simpan senjata. Sini. Kiranya Jepun datang sini, berkumpul dulu kat sini, simpan senjata untuk peperangan yang diorang plankan lah. Ya, kemungkinan begitu lah. Ya. Okey. Dan di situ penempatan tadi kita tengok tempat penderaan. Orang-orang dia pancung orang apa semua. Dia panggil Nyok 7. Orang panggil Nyok 7 lah kan. Dekat depan? Depan sana. Ya. Kiranya Jepun dera orang dekat situ? Ya, dia dera manusia orang situ semua. Ya, buat macam mana pakcik pun dapat tahu kena. Oh, ya. Ya. Okey. Takutnya. Okey, lah Shikin nak tengok apa lagi. Okey, lah pakcik nak buat Pak Shikin jalan tengok kubu British pula. Lah? Sekarang. Pergi. Pantai Merdeka terkenal sebagai pantai peranginan dan perkelahan bagi penduduk tempatan dan negeri-negeri berdekatan seperti Pulau Pinang dan Perak Utara. Memang macam ni pakcik? Kawasan pantai ni. Ya, kawasan pantai ni dia orang kata lah sekali ayat pasang, sekali pantai berubah kan. Tapi pakcik nak tunjuk satu kat Shikin. Batu yang cantik. Okey. Okey. Pakcik tunjuk sini.
Batu? Batu ni, yang cantik ni, Shikin tahu apa yang batu ni? Tak tahu. Yang ni adalah tempat helipad. Tempat Chinook turun untuk British punya. Oh, ya ke? Ya, di sini. Pihak British punya? Britishnya turun ni, mana? Oh, ya ke? Ya. Tapi dulu bentuk batu dia macam ni Batu juga. dia macam ni juga. Dia tak berubah. Boleh pakcik? Ya, boleh. Mendarat dekat Dia mendarat batu di sini. macam ni? Nah. Dia turun sini, kemudian dia bertawih ke kubur yang Pak Cik nak tunjuk tadi ni. Tapi memang kecil lah pakcik. Sini memang Boleh, sebab dia- ke sebab dah Sebab hakis? apa? Yang ni pokok baru kan. Yang ni dulu lapang. Oh, ya ke? Lapang. Cik nak turun. Okey, faham. Ya. Cantiklah batu-batu dia. Batu dia memang cantik. Itulah tertanya juga. Pantai ni yang pertama Syiki nampak macam batu yang berwarna merah dan dia cantik. Ya. Okey. Ini ya pakcik kubu dia. Ya. Sekarang Pak Cik nak tunjuk ni kubur. Kalau penonton semua nak tahu, dekat Pantai Merdeka ini terdapat kesan-kesan peninggalan Perang Dunia Kedua. Jadi inilah pakcik Ya. kubu dia. Ya, kubur yang Pak Cik cerita tadi ni. Ini kubur British. Bukan kubur Jepun, ini British. Ya. Dulu Pak Cik tahu sebelum British ada sini, jambatan sebelah sana ada satu. Sebelah Tendawai dia panggil Bagar Asam. Oh, okey. Ya, Bagar Asam kan. Ada jambatan melintas ke Pantai Merdeka. Apabila Jepun attack, British bombing tak bagi Jepun masuk. Oh, kiranya British membaling bom, pecahkan jambatan tu. Pecahkan jambatan. Kiranya Jepun tak boleh masuk Tak lah. bagi Jepun masuk. Tapi masa tu Jepun pakai naik kapal kan ikut laluan. Ya, dia berjalan ke darat. Oh, ya ke? Jalan darat. Ya. Okey. Tapi sampai juga dorang dekat gua Sampai juga ke gua tu sebab British lari. Lari. Kemudian ada tengok dan Pak Cik nak bawa Shikin pergi tengok tempat Batu Tiga. Batu tiga. Apa tu, Tempat jambatan tu? tempat kesan-kesan jambatan daripada sana. Oh, boleh nampak? Boleh nampak? Okey. Jom, lani juga kita Lah pergi. ni kita pergi juga. Jom. Okey, Shikin. Yang ni dia katakan Batu Tiga. Ni. Ya. Oh. Dia menghubungkan antara Tanjung Dawai ataupun dipanggil Bagar Asam ke Pantai Merdeka. British yang punya. Apabila Jepun attack, kemudian pihak British menyekat kemarahan Jepun, bombing. Bom terus. Bom terus. Jambatan ni. Jambatan ni. Masa tu memang dah tak buat lagi lah jambatan ni. Jambatan Biar tak je ada, lah. tak ada. Sebab apa Jepun dah masuk, yang tempat Pak Cik tunjuk tadi, tempat gua tadi, kemudian habis itu ya. Sebab apa? Itu macam tu aja tahu. Kira kalau sekarang nak pergi ke tadi apa Tanjung Dawai? Tanjung Dawai. Kira nak tak boleh lalu air. Dia kena guna bot lah. Kena guna bot lah. Kena bot, ya. Kena guna bot lah, tak boleh darat dah lah. Okey. Kira ni dah tak ada lah jambatan. Sekarang jambatan dah tak ada lah. Okey. Faham. Kalaulah Sultan Abdullah Mukarram Shah, Sultan Kedah yang ke-20 masih hidup, tentunya baginda akan merasa bangga kerana kota yang baginda bangunkan pada tahun 1778 itu masih berdiri kukuh sebagai lambang kebesaran Kesultanan Melayu Kedah, walaupun tidak segagah dulu. Barangkali juga baginda akan merasa sedih kerana istana tempat baginda bersemayam di dalam kota yang masyhur ini tiada lagi. Lebih mengharukan hati baginda jika mendapat tahu di dalam kota ini telah gugur beribu-ribu pahlawan Kedah yang gagah berani melawan dan menahan serangan angkatan tentera Siam. Kota ini dibina pada zaman Sultan Sulaiman Shah II Ibni Sultan Muzaffar Shah, iaitu Sultan ke-12 Kedah yang bertata dari tahun 1619 sehinggalah 1662. Kota ini mula dibina dengan menggunakan kayu di mana di setiap
penjurunya terdapat tembok kayu yang mengelilinginya. Dan disebabkan kawasan kota ini betul-betul di muara Sungai Kedah, maka ia dinamakan Kota Kuala Kedah. Tujuan kota ini dibina adalah sebagai langkah keselamatan kerana Sultan Sulaiman bimbang negeri Kedah yang aman dan makmur ini akan diserang musuh yang ditakutinya pada waktu itu, iaitu Siam dan Aceh. Banyak peristiwa bersejarah yang menitiskan darah dan air mata berlaku di dalam kota ini semenjak 4 abad yang lalu. Ianya tidak dapat dilupakan selagi kota ini wujud dan selagi generasi tua tidak jemu menyampaikan cerita kepada generasi muda tentang kemegahan kota yang semakin dimamah usia ini. Pergi ke kota membeli jamu, jamu rasa dari Tenggara. Tidak ternilai jasa baktimu kepada bangsa juga negara. Anak dara ke Tanjung Batu, janji bertemu di Teluk Bayu. Walaupun kota dimamah waktu, cekal hatimu tak pernah layu. Pulau Bidan merupakan salah satu pulau yang terdapat di negeri Kedah. Jarak perjalanan ke Pulau Bidan dari Jeti Tanjung Dawai memakan masa lebih kurang 35 minit. Apabila Shikin sampai ke pulau ini, Shikin berasa teruja kerana melihat keindahan pantainya serta lambaian pepohon kelapa seakan memanggil Shikin ke pulau ini. Okay, sekarang kita dekat pulau apa, Cik? Sekarang ni kita ada di pesisiran Pulau Bidan. Ini pesisiran Pulau Bidan. Ya. Kenapa Pulau Bidan, Cik? Ada cerita apa-apa ke? Ceritanya di Mestos lah kan. Dia bersangkut dengan Pulau Bidan. Ini termasuk Pulau Telok, Pulau Bunting dan Pulau Songsong. Dan Pulau Gunung Cerai. Gunung Cerai apa macam Mestos kereta dulu bukan Gunung Cerai kan. Dia adalah Pulau Serai. Oh, okey. Ya, di sinilah terdapat orang kata apa? Pulau Bidan. Yang Pulau Bunting yang dikatakan nak melahirkan anak di Pulau Serai tu. Kiranya ni Pulau Bidan sebab ada seorang bidan, betul? Ya. Betul. Ya. Kiranya ni dulu perkampungan ke macam mana, Cik? Dia bukan perkampungan, penempatan India. Okey. India orang kita dulu pedagang-pedagang kan. Okey, dulu tak ada bot. Cuma guna layak saja. Mai sini. Bertangkap ikan bilis. Okey. Tangkap ikan bilis, cuma lengkong daripada tengah sana kan. Tengok tarik naik darat, kemudian dapat ikan hasil-hasil semua jemuk atas pulau ni lah. Ya. Lepas tu? Kemudian dapat jemuk ikan bilis atas pulau ni. Kiranya bukan tinggal kat sini, diorang bawa. Ada. Mereka ada setengah ni. Kemudian ada setengah balik ada Penang hantar jual ikan. Kiranya macam pulau ni tempat peninggahan diorang je lah untuk Penyinggahan. jemur ikan. Ya. Okey, faham. Kiranya sekarang masih ada lagi pelayan India yang jemur. Sekarang ni sudah tak ada. Sebab apa? Sebab tu RAF ambil alih pulau ni. Sebab apa ni tempat depa lapang sasar. Depa buat lapang sasar di sini. Di Pulau Songsong kan ada lapang sasar. Kemudian dah habis dengan RAF. Kemudian diambil alih oleh TUDM pula. Ambil alih diorang buat apa, Cik, kat sini? Ini adalah tempat lapang sasar juga. Tempat latihan menembak. Oh, ya ke? Ya. Maknanya kita ni boleh datang sini melawat ke tak boleh? Ikut semasa dulu tak boleh. Oh, ya. Ya, semasa tentera pegang kawasan ni, kita tak boleh masuk kawasan ni. Kecuali nelayan yang kecemasan saja dia boleh dibenarkan masuk. Oh. Ya, okey. Kenapa tak boleh diberi kebenaran masuk, Cik? Ada sebab apa? Ini kawasan tentera. Kawasan tentera kena faham kan. Jawab apa ni senjata. Faham. Tempat kiranya simpan barang-barang berbahaya semua ada kat sini lah. Ya. Itu yang dia tak benarkan orang masuk. Ya, Tapi sekarang dah memang boleh masuk lah. Sekarang ni dah semua dah penyerahan kat kerajaan negeri balik. Semua dengan apa? Kita pelancong-pelancong mula masuk. Dibuka lah Dibuka untuk pelancong, ya. Okey, faham pelancong awam. Ya. Okey, faham. Ya. Oh, okey. Selain daripada tu, pulau ni hanyalah untuk dilawat je lah. Tak Dilawat ada. tak ada. Boleh untuk mancing untuk boleh, mandi-mandi, mandi-mandi. camping. Faham. Ya boleh, ya sini. Macam, Cik, kat sana tu laut antarabangsa Bukan, itu bukan laut antarabangsa. Yang itu kita dah nampak tu punca tu adalah Penang. Oh, ya ke? Ya, Penang. Oh. Penang.
Dan Hello Penang. Oh, tak ada. Tak dengar. tak nampak. Kemudian kita nampak hitam tu, nampak dalam laut tu, ada coral. Untuk orang snorkeling, diving, buat semua boleh. Oh, boleh juga kat Ya, sini? boleh. Ada pakcik macam kumpulan yang datang untuk buat diving semua? Ada. Banyak ada. Banyak yang Menarik. Cantik pun air dia. Tadi datang tengok nampak cantik. Selain daripada tu macam Kerajaan Negeri ada buat apa-apa package tak? Macam kalau nak datang sini boleh melawat pulau ni dan pulau-pulau lain. tak ada package tapi pakcik sendiri. Oh, pakcik sendiri yang bawa lah. Pakcik sendiri daripada Pantai Merdeka terus ke pulau-pulau yang bersesuaian kan. Dia semua depa nak relax macam mana. Depa nak mandi ke atau nak mancing, ada snorkeling, diving semua pakcik bawa. Okay. Ya. Menarik. Pulau Bidan ini terkenal dengan pasirnya yang memutih serta warna air laut membiru. Bagi penonton di luar sana yang meminati aktiviti memancing, Pulau Bidan ada jawapannya. Pulau Telur merupakan pulau paling kecil di antara gugusan kepulauan yang terdapat di perairan Kedah ini. Namun keindahan yang dimilikinya tidak kalah bandingannya dengan pulau-pulau lain di sini. Okay, Cik. Sekarang ni kita dekat pulau apa? Oh, sekarang ni kita tadi Shikin duduk di Pulau Bidan. Okey. Sekarang ni kita duduk ada di Pulau Telur. Pulau Telur. Ya. Oh, okey, boleh pakcik ceritakan sikit tak latar belakang Pulau Telur ni? Latar belakang ni sejarah yang pakcik dapat tahu. Betul adalah macam mitos saja. Kan? Kita tengok di sana di Pulau Bidan pun ada Pulau Bunting sana kan. Adalah ada sifat seorang wanita. Kan? Dikatakan dulu yang dikatakan Kedah tua nanti ni di Gunung Jerai. Dipanggilkan Pulau Serai. Pulau Serai, okey. Apabila Tuan Puteri yang kata Pulau Bunting tu nak bersalin di pulau ni. Di pulau ni? Pulau Serai. Yang dikata Pulau Serai di Gunung Jerai tu. Kemudian dalam perjalanannya disumpah oleh Sang Kelembai. Okey. Sebelah tu ada Pulau Songsong. Songsong, Telok. Kemudian sini Telok. Yang kata Pulau Telok ni. Dia tadi Shikin singgah di Pulau Bidan. Okey. Apabila sumpah Sang Kelembai, dia bertabung lah. Bertabung Kelongsong asing, Telok asing dan Tok Bidan pun asing. Disumpah Sang Kelembai menjadi pulau macam ni lah. Oh, kiranya pulau-pulau ni semua kena sumpahan lah. Sumpahan Sang Kelembai. Ikut. Okey, faham. Macam batu-batu ni semua. Batu ni adalah batu-batu British. Kubu British. Oh, ni kubu British dulu? Ya, dulu. Penempatan British dulu juga. Okey. Kiranya memang satu ni je ke atau dekat belah sana ada Sini ke? sini tempat. Sini je Tempat lah. depan ni saja. Batu-batu kan yang Shikin Ini tengok. je lah yang tinggal Ya. Pulau Telur terletak berhampiran dengan Pulau Bidan. Pulau Telur ini pasti menjanjikan pengalaman manis bagi pengunjung kerana keindahan pasir serta air laut yang membiru. Macam kat sini apa yang menarik, Cik? Kalau pelancong yang datang? Pelancong yang datang sini kebanyakan snorkeling, diving, memancing dan perkemahan. Oh, boleh? Kemah kat sini? Kemahan 2-3 hari boleh. Ya, kita bawa. Kalau nak kemah kat sini nak kena bagi tahu siapa ke atau datang sendiri je? Tak payah datang sendiri je. Bawa alat pakcik sendiri? bawa mai. Bawa alat-alat semua pakcik bawa mai. Oh, okey. Kiranya kalau nak berkemah kat sini tak payah nak bagi tahu berapa malam suka hati lah. Ikut suka bagi tahu kat pemandu bot saja. Oh, pemandu bot pakcik lah. Pakcik ya. Patah pasak dalam kemudi, patah di ruang bunga kiambang. Kalaulah tidak bertemu lagi, bulan yang terang sama dipandang. Batang selasih permainan budak, berdaun sehelai dimakan kuda. Bercerai kasih bertalaklah tidak, ada tahun kembali juga. Bagi peminat aktiviti scuba, tidak perlu untuk pergi jauh. Pulau Telur adalah destinasi anda.
Tengah hancur habis lah, Cik. Ya, hancur habis. Kiranya ni rumah yang pertama lah yang... Rumah yang pertama sekali pada 2004, hari ni rumah ni adalah buat hari kenduri. Hari kenduri pada pukul 8 pagi, tsunami dah bergelora habis semua dah tak sempat makan. Oh, kiranya memang nak buat kenduri lah hari Ya, hari tu nak buat kenduri. Oh. Ya. Ada yang pakcik kenal? Ya, Pak Cik kenal orang sini, Pak Cik kenal. Ya. Nama dia Pak Long Awang rumah ni. Ada lagi? Ada dah arwah dah. Dia arwah bukan arwah semasa tsunami. Selepas tu dia arwah dah, dia tua dah kan. Ya. Rumah kenduri rupanya. Tapi tak sempat kenduri ya, pakcik? Tak ada sempat kenduri. Kenduri sempat tapi tak ada makan. Tak ada makan semua. Payuk belanga apa semua dia hanyut ke habis. belakang. Ke belakang semua. Okey. Semua rumah batu apa, pakcik dulu? Rumah batu, semua rumah batu semua. Atas kayu 2 lapis. Dia setengah 2 lapis kan. Dia hanyut habis dah tsunami. Tinggal batu je lah. Ya. Berapa orang, pakcik, yang terkorban daripada tsunami? Ini daripada Kuala Muda. Daripada Kuala Muda, tepi pantai Kuala Muda sehingga sini Pakcik ingat dalam 6 orang meninggal. Ya. Pakcik kenal? Pakcik kenal, semua kenal. Masuk orang tua-tua apa kan. Dengar juga. Yang penduduk sini tadi pakcik kata pergi mana? Begini semua penduduk sini ditempatkan satu penempatan semula. Perkampungan atau apa ni, Pematang Katung tu. Apa rumah transit. Rumah transit ya semua dia penempat sana. Kat sana lah. Ya, penempatan sana semua.